Salam hormat dan selamat datang ke rangkaian Kucing Siam. Sebelum itu, izinkan saya untuk kenalkan diri. Nama saya Siva dan saya berasal dari Kuala Lumpur. Pengalaman saya adalah seorang jurulatih korporat di mana saya menceburi diri dalam bidang latihan keselamatan jalan raya. Dah lebih 10 tahun saya buat kerja training dalam bidang keselamatan jalan raya dan juga bidang-bidang yang lain. Mungkin kalau ada masa saya akan kongsi dalam video-video yang akan datang selepas ini. Nah, tujuan saya untuk buat video ini adalah untuk berkongsi pengalaman saya. Di mana di Malaysia ni biasa kita dengar kan, orang kata orang-orang asing ni datang ke negara kita, dia kata orang daripada Bangladesh lah, daripada Nepal lah dan sebagainya, daripada Indonesia. Mereka datang di sini dan dia dapat duit banyak dan di mana di kampung mereka boleh buat rumah dan sebagainya. Mungkin rakan-rakan kita dah biasa dengar cerita-cerita macam ni tau. So, benda ni mula bermain dalam fikiran saya semasa MCO tahun lepas. Bila isu COVID ni berlaku, mula-mula sekali tahun lepas, dah hampir setahun. Di mana saya hidup senang, nak kata mewah tu taklah begitu mewah, tapi hidup senang maksudnya bila saya ada selalu, saya dapat training, saya dapat jana duit, semuanya okey. Tapi bila MCO tu dah mula, bila bidang-bidang perniagaan lain dan juga bidang-bidang latihan dia dah tutup, saya tak dapat buat training, saya betul-betul dah mula risau. Saya kata macam mana nak cari duit ni. Mula-mula terus terang saya memang seronok. MCO yang pertama tu duduk rumah seminggu, 2 minggu, tengok TV, minum kopi, memang best. Tapi dah masuk bulan pertama, bulan kedua saya dah mula risau. Saya kata benda ni kalau dibiarkan lama memang teruk. Saya dah tak ada benda lagi nak buat, nak cari makan. Saya bukan ada gaji bulanan tau. Saya juga pernah kan, masa MCO tak ada kerja, saya pernah dapat kerja part time bawa lori, saya buat juga. So masa tu saya mula berfikir, di Malaysia ni kalau kita memilih sangat, memang susah lah kita nak buat kerja. Tapi kalau kita ni tak takut tangan ni, kalau kita tak takut jadi kotor dan kita sanggup buat, memang di Malaysia ni saya kata memang boleh duit. Dan saya dah dapat tahu apa rahsia orang-orang yang datang daripada negara asing ni, dia boleh buat duit di negara kita. Rahsia dia bukan apa. Rahsia dia nombor satu, jangan malu untuk buat kerja. Tapi kerja-kerja yang saya pernah buat, pengalaman-pengalaman saya dalam banyak bidang-bidang. Saya pernah jadi memandu taksi, limousine, ambulans. Saya juga pernah jual barang di tepi jalan pasar malam. Yang itu saya simpan untuk video-video yang akan datang. Tetapi tahun lepas, selepas jadi isu COVID ni, kita mungkin dapat baca kan dalam artikel-artikel atau banyak di akhbar orang kata saya kehilangan kerja. Due to COVID, I lost my job. Memang betul. Tapi saya dan adik saya, kami selalu berfikir, kenapa perlu berfikiran negatif? Adakah COVID ni sesuatu yang begitu jahat sehingga dia bagi kita tak dapat cari duit? Atau adakah COVID ini satu blessing in disguise, di mana ini adalah satu situasi di mana kita mencari apa yang kita boleh buat untuk mengatasi masalah ni. Jadi sebelum kita menceburi menceburi diri dalam bidang agro base lah. Agro base maksudnya pertanian, perikanan, ruminan dan sebagainya. Sebelum tu adik saya dan saya memang kita selalu bincang. Jumpa je kita bincang, bagus lah kalau kita jadi petani kan, kita ada kebun, kita bercucuk tanam. Tapi semuanya sembang kosong. Sampailah jadi COVID. So masa tu adik saya dengan saya, kita dah buat keputusan, kita kata okay, apa akan berlaku kalau kita terus diam macam ni. Memang benda ni takkan kick off. Jadi saya pun jumpa kawan-kawan, cari tanah yang sesuai. Kami ni memang tak ada tanah. Jadi saya dah cari pusing satu Selangor ni, saya dah dapat satu tanah untuk disewa. Dan lepas sewa tanah tu, kerja banyak lagi. Dalam 2 ekar tanah tu penuh dengan pokok kelapa sawit. So sebelum nak tebang pokok kelapa sawit pun banyak isu-isu yang kami hadapi. Nak cari kontraktor untuk tebang. Percaya atau tak percaya, ada seorang tu datang. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang ada pengalaman, kamu tahu. Atau saya boleh kongsi berapa kos dia. Mula-mula sekali ada seorang tu dia datang. Dia tengok tanah saya, dia kata, aneh, tanah ni kamu punya ke orang lain punya? Saya kata, yalah saya punya lah, saya yang nak buat bisnes. Okey bang, kalau macam tu saya bagi deal yang baik.
Saya ratakan tanah, saya tebang pokok-pokok semua saya letak di kiri dan kanan. Saya pergi, cantik lah bang, abang boleh buat bisnes pertanian dekat sini. Saya tanya dia, abang cakap semua okey, berapa harga? Jangan risau bang, untuk abang RM42,000 saja. Dia kata, kucing siam betul, nak clear tanah saja nak charge RM42,000 ke? RM42,000 saya dah boleh buat rumah kecil tau. Lepas tu tak jadi orang tu. Dan kalau kita tahu biasanya dalam bidang-bidang korporat atau di mana syarikat-syarikat, sebelum kita beli sesuatu atau sebelum kita keluarkan duit, biasanya kita akan minta 3 quotation. So saya pun teringat benda tu dan saya cari lagi quotation. Sebab mana nak cari modal RM42,000 untuk clear tanah saja, nanti kerja lain macam mana kan? So lepas tu saya dah cari kawan recommend orang yang datang dia tengok ni. Sebenarnya dia kata tak perlu RM42,000. Akhir sekali saya habiskan semua kos-kos tebang pokok dan ratakan tanah. Duit yang saya belanja RM4,200 saja. So orang yang datang sebelum ni dia charge 10 kali ganda. So dalam bidang tu, lepas tu kita nak buat pertanian. Kami tak ada idea nak buat pertanian apa. Mula-mula saya nak berlayam kampung. Lepas tu kami baca ada orang pernah jadi jutawan sebab dia tanam cili. Kata, ini best ni kalau tanam cili kan. Lepas tu kita apply kursus. Dan saya akan bagi tahu dalam video-video yang akan datang ni bagaimana cara untuk kita apply untuk masuk mengikuti kursus-kursus pertanian. Jabatan pertanian ni, mereka ni memang sangat-sangat membantu. Ada banyak kursus-kursus yang diadakan. Saya akan kongsi bagaimana kita boleh apply nak ikut kursus-kursus ni. So kemudian saya dan adik saya, kami memang bertuah lah dapat mengikuti kursus yang dianjurkan oleh Jabatan Pertanian. Kami pergi ke kursus tanam cili. Dia kata hari pertama, hari kedua kita fikir memang best lah kalau tanam cili ni. Kita kata berapa polybag kita guna, kita dapat cili beribu-ribu pokok, lepas tu kita jual hasil. Dalam otak saya masa tu keluar saja daripada kursus, cakap terus terang, saya dah plan dah kereta apa saya nak beli, rumah nak beli dekat mana, sebab duit dah berjuta-juta apa. Lepas tu kami pun pergilah. Lepas tu pergi, kami ratakan tanah dalam masa 2 bulan. Saya selalu kata ratakan tanah ni sebab tanah yang kita dapat ni tak semestinya sesuai untuk susun polybag. Polybag maksudnya saya guna sistem fertigasi. Semua ni nanti saya akan kongsilah dalam video-video yang akan datang. Dan selepas semua kerja-kerja ni dah selesai, kami pun tanamlah cili. Lepas tanam cili ada pula banyak masalah. Dia kena serang-serangga pula. Lepas tu kena penyakit. Cili keluar tu tak cantik. So first batch tak jadi. Lepas tu kami kata okey tak apa, kita cuba lagi. Kita cuba lagi, saya buat lagi cili. Dan lepas buat cili, harga masa nak jual, harga dia jatuh. Lepas tu masalah penyakit lagi. Tak habis masalah penyakit, lepas tu masalah pekerja. Ini adalah satu orang kata satu challenge lah bila kita buat kerja-kerja pertanian. Kalau tak ada pekerja, memang susah. So saya dah offer. Orang kata jangan bagi peluang kepada orang-orang yang datang daripada negara lain, orang asing jangan bagi, orang-orang yang kosong tak ada permit jangan bagi. Saya kata betul. Biar kita cari orang Malaysia. Bisnes kita bagi dekat rakyat kita sendiri. So saya cari orang Malaysia ni, offer gaji RM1,200. Orang ludah muka saya, dia kata apa kau gaji RM1,200 siapa nak kerja? Dia kata okey tak apa, kita bagi gaji RM1,500. Pun tak ada orang yang datang. Sampai gaji RM2,000 basic saya dah offer, saya dah iklankan gaji basic RM2,000, saya bagi EPF, SOCSO, EIS, tapi tak ada juga orang yang nak kerja. So jadi nak tak nak, saya terpaksa mengambil orang-orang yang ingin kerja. So orang-orang tu orang Malaysia ke, orang luar negara ke, ada permit ke tak ada permit, faham-fahamlah sendiri So kerja kena jalan. So saya dah buat. So selepas kerja tu, bila dah dapat hasil penjualan, ada masalah. Sebab kita nak tahu di mana nak jual. Hasil-hasil daripada tanaman kita mesti ada kontak di mana kita jual di pusat pengumpulan. Dan pusat pengumpulan ni pun ada prosedur-prosedur yang kita ikut. Memang prosedur ni kalau kita ikut betul-betul, memang boleh menjana duit. Tapi di sana saya telah buat banyak kesilapan. Masa membaja racun serangga, ada berlaku kesilapan. Dan semua ni saya belajar dari pengalaman.
Bidang saya dalam keselamatan jalan raya. Bidang dalam pertanian ni memang saya dengan adik saya masuk dalam pengalaman kami ni memang kosong. Mula-mula kami pergi kursus, tak ada pengalaman. Lepas tu kami berjumpa dengan orang-orang yang ada pengalaman, yang pernah buat. Kami jumpa, berguru dengan mereka lah. Dia akan kongsi apa yang jadi, apa yang tak boleh jadi. Kemudian sambil buat tanaman cili-cili, fertigasi, tak jadi juga. Nak tambah duit, saya buat reban. Kita buat ikan, reban mana dah masuk ikan, saya ni tersasul pula. Lepas buat reban, saya masuk ayam kampung. Ayam kampung pula ada banyak jenis, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang kata ayam kampung kacuk lah, ayam kampung asli lah, ayam broiler lah. Saya pun dah tergaru kepala. Saya nak ayam, tapi ayam pun ada banyak jenis. Lepas mencuburi dalam bidang ayam pula, saya belajar ayam ni pun ada banyak jenis. Ayam yang kita beli dekat pasar tu, yang dia jual, dia kata ini ayam kampung, sebenarnya bukan ayam kampung asli atau ori itu. Bagaimana nak bezakan? Macam mana nak tahu beza ni, ayam kampung ni betul ke tak betul? Itu pun ada teknik. Sebenarnya bila kita dah tahu, sebenarnya senang saja. So selepas dah buat reban ayam, nak menjana duit lebih sikit. Sebab bergantung pada tanaman saja tak cukup untuk saya. Sebab tanah yang kami dapat tu 2 ekar. So cili satu side, lepas tu ayam di sebelah sini. Sebelum masa saya ratakan tanah tu, saya nasib baiklah ada idea nak buat satu kolam. Masa tu saya berfikir nak bela ikan. So kolam tu bila check pH air tak sesuai. Sebab tanah di area sana, tanah gambut, semuanya dikelilingi oleh pokok kelapa sawit. Air dia air payau, so tak sesuai. So nak bela ikan tak jadi. So lepas tu adalah proses dia. Dia kena masukkan kapur, lepas tu dia masukkan tai ayam, lepas tu nak tukar air itu nak jadi balik pH dia sesuai untuk bela ikan. Dan sekarang dalam tu saya dah masukkan hampir 500 ekor ikan haruan. Dan ikan haruan semuanya happy-happy, sehat-sehat belaka. Lepas tu saya juga ada buat kolam yang kecil dan saya buat projek ikan tilapia. Dalam ikan tilapia tu juga saya dah dapatkan satu cara di mana ambil air ikan sebelum filter, saya buat aquaponik. Dan sambil buat aquaponik juga, saya juga dah buat satu penjanaan duit yang ekstra daripada baja cacing. So baja cacing pun kita dah buat. So ini adalah serba sedikit daripada apa perkara-perkara yang saya dah buat dalam tanah 2 ekar tu. Tujuan saya untuk kongsi buat video yang paling pertama ni adalah sebab saya akan video-video yang akan datang, kami akan buat latihan-latihan di mana kami akan kongsi pengalaman sendiri. Nak kata kami ni hebat-hebat belaka tu memang kami bukan hebat. Saya diri sendiri, saya ni mengaku saya ni masih belajar lagi. Tapi saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita boleh jimat duit. Yang paling pertama, jangan keluar duit modal terlalu besar. Banyak duit yang saya dah keluar, sepatutnya kalau saya ada pengalaman yang lebih, duit-duit yang saya belanja tu boleh dielakkan sebenarnya. Lepas tu mencari tempat yang sesuai. Apa pertanian, kalau kita nak tanam cili, atau nak terung ke, atau nak timun, atau nak buat pelbagai, bagaimana cara yang sesuai untuk kita menjana duit atau nak buat secara hobi. Saya akan kongsi semua tu. Kalau nak bela ayam, ada cara-cara dia. So sebagai seorang jurulatih, ini dah memang dah dalam jiwa saya sendiri. Perkara yang saya belajar, saya ingin kongsi. Sebab ilmu ni kalau saya bawa balik, saya mati tak guna. Ilmu ni akan rugi saja. Mungkin kadang-kadang saya kedekut duit sikit, tapi saya tak kedekut ilmu. Semua perkara-perkara yang saya dah belajar, saya akan kongsi. Jadi rakan-rakan di luar sana boleh menceburi diri dalam bidang agropreneur. Macam mana nak dapatkan duit pinjaman. Ada juga dana-dana yang setengah jabatan dia ada nak bantu. Ramai di luar sana yang ingin membantu kita untuk menceburi diri dalam bidang agro atau agropreneur atau agro based asas agro ni. Saya akan kongsi satu persatu dalam video ini. Dan kalau boleh, saya minta izin tuan-tuan dan puan-puan, sila tekan like dan subscribe. Jadi kamu akan dapat maklumat-maklumat baru selepas saya buat kongsi video-video yang akan datang. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi untuk mendengar apa yang saya ingin kongsikan, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, salam hormat dan salam kucing siam.